Okay. So hari ini sebelum kita nak bincang latihan kan, okay, Sir akan ulangkan apa yang kita belajar pada last lesson. Okay, so ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan kenomoran anggalan, okay, perkadaran sampel. So bila kita nak cari perkadaran sampel, first of all mesti ingat, okay, dia mesti memenuhi beberapa syarat, iaitu N kita mesti cukup besar. Walaupun dia bukan taburan normal, okay, dia mungkin adalah taburan binomial, tapi as long as dia punya sample size cukup besar, okay, sekurang-kurangnya 30, dan NP adalah sekurang-kurangnya 5, NQ juga sekurang-kurangnya 5. Dengan ini kita boleh, okay, sebab kalau ikut teorem had memusat itu, okay, dia akan menghampiri, okay, taburan normal. So that's why kita boleh anggaplah, okay, taburan binomial ini menjadi taburan normal. Okay, so kita boleh lihat kat sini, okay, bila kita tulis dalam bentuk taburan normal kan, okay, untuk populasi kita NP dengan NPQ. Okay, tapi untuk bila kita nak cari perkadaran sampel, ingat, okay, okay, cara kita nak tulis tu, tata tanda dia adalah P hat. Perkadaran sampel tu P hat. Atau sometimes kita letak PS. Okay, ingat lah. So sama jugalah. Kalau kita punya taburan kita punya taburan untuk populasi kita adalah normal, okay, based on kita punya teorem had memusat, kita punya perkadaran sampel juga mesti adalah normal. Dan macam mana kita nak tulis tata tanda dia? Okay, so sama jugalah, depan tu mean, belakang tu variance. So mean bagi perkadaran sampel adalah sama dengan P. Kalau based on kita punya binomial kan, kita ada N, kita ada P. So kalau ada N, ada P saja, nilai kedua-dua ni saja, kita boleh cari Q. Ada P, kita boleh cari Q. Satu tolak P tu Q lah. Okay, so hari tu kita dah belajar macam mana form formula, dah kamu dah prove dah macam mana boleh dapat P kat sini kan. Okay, so sekarang is okay, kita terus ingat saja formula dia. Bila saya nak tulis tata tanda perkadaran sampel, mean bagi perkadaran sampel adalah P. Ingat ah, ini adalah mean bagi perkadaran sampel. Kalau variance untuk perkadaran sampel adalah PQ over N. Okay, ingat formula ini. Okay, ini adalah tata tanda. Mengapa setiap kali kita kena tulis tata tanda dulu? Sebab dengan tata tanda ini, okay, nanti bila kita nak buat proses pemiawaian, kita akan rujuk kepada ini. Okay, so lepas tu kita akan based on kita punya soalan, lepas tu kita okay, akan tulislah case tersebut. Okay, kita mungkin ada 4 case yang berbeza. Okay, perkadaran sampel ada lebih besar daripada A atau lebih besar dan sama dengan, masih ingat tak benda ni? So kamu kena buat pembetulan keselanjaran. Okay, so saya ajar kamu macam mana, ingat dah, kalau besar daripada dia mesti tambah, kurang daripada mesti tolak, mesti ingat yang ini. Okay, tambah dengan tolak apa? 1/2n, mesti ingat. Okay, so kalau kamu nampak lebih besar atau sama dengan, kalau nampak saja lebih besar sama dengan tu, kamu kena terbalikkan. Kalau lebih besar memang kita positif. Kalau sama dengan, okay, dia terbalik jadi negatif. Okay, tolak 1/2n. Sama jugalah, kurang daripada tu tolak. Tapi bila kurang daripada dan sama dengan, kita akan guna tambah 1/2n. Ini adalah step yang ketiga. Normally ini jadi step yang kedua lah, okay? Sebab step yang pertama kita hanya check dari soalan saja. Make sure dia menepati syarat-syarat tertentu saja. So, step yang kedua normally adalah pembetulan keselanjaran. Okay, so lepas kamu dah buat pembetulan keselanjaran, kita dah nak check dia punya kebarangkalian, betul tak? Tapi ingat-ingat, sebelum kita nak buat, nak cari dia punya kebarangkalian, kita mesti buat dulu proses pemiawaian. So maksudnya kita kena buat standardize dululah. Okay, masih ingat tak? Kena tolak dengan mu, okay? Okay, yang nombor kat sini kan? Okay, kamu kena tolak dengan mu, iaitu P kita lah. Okay, mean kita bahagi dengan sisihan piawai. So, kena square root yang tu. Lepas tu, kamu baru lakar graf dan rujuk jawapan. Okay, jadual taburan normal piawai. Okay, so hari ni saya nak tambah satu benda. Okay. Okay, kita tengok soalan kat sini. Sebenarnya senang saja. Okay,
Kamu semua dah tahu macam mana nak tulis dia punya dia punya jalan kira semua dah kan? Okay. So lepas tu sampai step yang terakhir kamu nak kamu nak cari rujuk itu jadual, betul tak? So hari ini last lesson saya akan ajar macam mana nak guna calculator. Sebenarnya kamu tak perlu rujuk jadual juga boleh dapat jawapan dari calculator. Tapi kalau at first saja saya ajar kamu calculator, mesti kamu tak akan rujuk jadual tersebut. So that saya ajar calculator ini, okay, macam mana nak guna calculator ini, okay, pada last lesson. Okay, yang ini penting sebab mengapa? Okay, selepas kamu dah belajar macam mana guna calculator, okay, so bila exam nanti, okay, kalau ada masalah, kamu rujuk juga dengan jadual tu. Lepas tu calculator itu digunakan untuk cek jawapan kamu. Make sure kamu betul. Sebab mengapa? Kalau kamu buat dengan step jadual tu, kamu akan nampak ada step by step tau. Tapi kalau kamu tekan calculator saja, dia terus jawapan. So kamu tak ada calculation lah. Macam kan tulis ada lebih besar dari apa. Lepas tu satu tolak dengan apa. Semua tu ada calculation dia. Tapi bila kamu tekan calculator, dari sini saja dah boleh terus dapat jawapan. Okay? So ingat kena tahu juga, kena faham macam mana kita nak cari jawapan. Okay? So, sekarang saya tunjukkan boleh keluarkan tak? Tak boleh yang. Gua. Okay, saya guna yang ini. Okay, so semua keluarkan kalkulator. So, bila kamu dah kira sampai yang ini, kamu nak rujuk jadual apa? Nak rujuk jadual taburan normal piawai kan? Okay, lepas kamu dah buat proses pemiawaian, kamu nak rujuk itu jawapan dah. Okay, so jadual dah. So, macam mana kamu nak tekan kalkulator? Sebenarnya senang saja. So, first of all, sama juga walaupun kamu nak tekan kalkulator, kamu kena lukis dulu kamu punya taburan itu supaya kita boleh tahu dia kedudukan dia di mana, dan kebarangkalian yang kamu nak cari itu di sebelah yang kawasan yang besar atau kawasan yang kecil. Okay, contohnya macam ni. P probability untuk Z lebih besar, skor Z tu lebih besar daripada 0.803 kan. Okay, so kita tahu 0.803 memang di sebelah kanan, iaitu di sebelah positif. Okay, di sebelah kanan sini. Dan kalau dia cakap lebih besar, so dia mesti di sebelah kanan. So nanti apa yang kita nak cari tu, kamu kena tulis dululah. Okay, kena tulis jugalah. Walaupun kamu boleh terus dapat jawapan, tapi kita kena tulis kita punya step. Okay, so macam mana kita tekan calculator? Semua keluarkan calculator. Okay, kita check tengok jawapan kita betul tak yang ini. Okay. Okay, so first, senang saja. Nampak tak calculator kamu? Okay, sebab saya tak tahu version yang saya download ni, calculator ni sama dengan yang awak tak. Tapi saya rasa kebanyakan, dia memang model tu sama juga, 570 ms. Okay? Okay, saya rasa calculator kamu macam ni kan? Okay. Okay, so sama juga di sini dia ada mode, betul tak? Okay, betul? Okay, semua, okay, saya besarkan dia dulu. So that kamu senang untuk tengok. Big screen. Okay. Okay, tengok So first, tekan kat sini. Mode semua tekan sama-sama. Mode 2 kali. 1, 2. Okay, semua tekan sama-sama. Okay, so kamu nampak tak? Kita ada SD, kita ada REG, ada base 1, 2, 3. So apa yang kita nak, kita pilih 1. So tekan 1 saja, SD. Tekan 1. Okay, so kamu lihat calculator kamu ke atas sini. Dia ada apa? SD, betul tak? Make sure dia mesti ada SD. Ingat dia mesti ada SD. So sekarang kita nak cari kebarangkalian dia. Just tekan calculator saja. Tekan shift. Okay, tekan sama-sama. Shift. Lepas tu tekan nombor 3. Okay, so kamu akan nampak, okay, P, ada Q, ada R macam ni kan? 1, 2, 3. So sekarang saya nak terangkan apa maksud P, apa maksud Q dan apa maksud R. Okay, so senang saja. Okay, kalau kamu lihat, okay, contohnya kat sini kan, skor Z tu dia lebih besar daripada. Okay, kalau lebih besar daripada, kita pilih R sebelah kanan. R.
Ingat kalau lebih besar, maksudnya apa yang kita nak cari, okay, dalam graf tu dia di sebelah kanan. So, kita pilih nombor 3. Lepas tu tekan calculator, dah boleh dapat jawapan. Okay? Kalau dia kurang daripada, kita pilih P di sebelah kiri. Kalau kamu lukis graf kan, okay, kalau kurang daripada maksudnya dia di sebelah kiri. So, kamu pilih nombor 1. Faham tak semua? So, sekarang, yang ni lebih besar, betul tak? Kalau lebih besar macam mana? Saya tekan 3. Okay, tengok So, saya terus key in saja. 0.803. Okay? So, jawapan yang kamu akan dapat, okay, sometimes dia tak akan sama. Okay, dia mungkin akan lari sikit tau. Okay, dengan jawapan kita. Tapi, most of the time dia akan sama lah. Tapi dia lari sikit pun dia tak banyak. Okay, so normally kalau kamu tekan calculator, jawapan kamu betul juga. So, kedua-dua jawapan, mungkin jawapan kamu berbeza dengan kawan. Okay, kawan kamu rujuk jadual kan, kamu guna calculator. Kedua-dua jawapan tu berbeza sikit, tapi kedua-dua jawapan boleh terima. Yang penting tu nak tengok step kamu macam mana nak tulis. Okay, yang step tu penting. Okay, so sekarang tekan sama dengan sajalah. Okay, nampak tak apa jawapan yang kita dapat? 0.21099. Masih ingat tak saya cakap kita nak ambil apa? Kita nak ambil 3 titik perpuluhan. So, kita stop kat sini. 9 tu kita masuk, kita dapat 0.211. Okay? So, apa yang kita kira hari tu dapat 0.211. So, dia ada sikit perbezaan lah. Okay? So, ada sikit saja. Tapi kalau kamu ambil 3 titik perpuluhan, jawapan dia memang sama. Okay? Kalau ambil 3 titik perpuluhan saja, 0.211. Memang sama lah. Okay? Boleh tak semua? Okay, kita rujuk satu lagi Okay, so sekarang. Okay, kita rujuk yang ini. Kurang daripada. Okay, so saya nak panggil salah seorang pelajar bagi saya arahan. Okay, macam mana nak set balik? Mode, tekan mode. Lepas tu tekan 1. Wherever kalau kamu punya calculator, dia mungkin kamu tersilap tekan apa-apa kan. Dia lari kan. Okay, kalau kamu nak set balik, kamu tekan mode. Lepas tu tekan 1 dah okay. Okay, so sekarang saya nak satu pembantu saya. Okay, saya nak cari. Okay, siapa nak cuba? Epi boleh tak Epi? Epi ada tak Epi? Ya. Okay. So boleh tak kamu ingat balik macam mana sekarang Okay, let's say kamu dah kira sampai sini dah. Buat pembetulan keselanjaan, lepas tu buat proses pemiawaian. Okay, so sekarang kamu dapat yang ini. Okay, probability kamu nak cari kebarangkalian apabila Z tu kurang daripada negatif 1.032. Okay, so Epi, kamu nak tekan calculator. Okay, mungkin kamu dah siap dah, kamu check dengan jadual dapat jawapan ini. Tapi kamu nak guna cara cepat untuk cek jawapan sama ada apa yang tadi saya buat tu betul atau salah. So, sekarang macam mana kamu nak tekan calculator? Okay, Epi, bagi saya step tu. First step nak buat apa? Yang lain tu boleh catat. Tekan. Tekan mode 2 kali. Okay, 2 kali. Lepas tu? Pilih SD. SD. Okay, now make sure calculator atas kamu mesti ada SD. Sometimes mungkin kamu key in kan, dia tak keluar. So, kamu kena key in semula. Okay, so kalau ada SE, okay. Lepas tu nak buat apa? Tekan shift kot. Betul, shift. Lepas tu, tekan? Mode. Bukan. 3. Okay, semua catat cara ini macam mana nak tekan. Tekan shift, lepas tu tekan nombor 3. Nampak tak kat 3 sini atas dia ada distribution. Nampak tak? Distribution tu maksud taburan. Dia ada D-I-S-T-R. Betul tak? Yang tu maksud distribution. Dalam bahasa Melayu distribution tu taburan lah. So kamu tekan yang 3. So kita ada P, ada Q, ada R. Okay, so sekarang, okay, so nak tanya kamu yang ini kurang daripada tu, kamu nak pilih P ke, nak pilih Q ke, atau nak pilih R? P? Ya, P, okay. Dia kurang daripada, maksudnya kalau kamu lukis dalam graf, dia di sebelah kiri. So kita pilih P. So tekan P lah. P tu 1 lah. Okay. So sekarang kita key in.
negatif 1.032. Tutup kurungan sama dengan, okey, jawapan kamu dapat sama tak? 0.151. Yang ini apa yang cikgu show hari itu memang dari jadual kita. Jawapan kedua-dua memang sama. Kalau kamu ambil 3 titik perpuluhan lah. Okey? So, dapat jawapan yang sama. Okey tak semua? Okey? So, Okey. ingatlah. Sebenarnya Okey. kita boleh tekan tapi bila kamu tekan kalkulator itu senang untuk kamu nak buat dapat jawapan kan. Tapi kamu tak boleh cakap, oh saya dapat jawapan saja, saya tak perlu rujuk dah. Saya tak perlu tulis step dah. Boleh kamu tak tulis step. Boleh kamu tak mau rujuk jadual. Tapi step tu penting. Kamu kena tulis. Okay, lukis. Lepas tu apa yang kamu nak cari tu step by step kena tulis. Lepas tu baru tekan kalkulator. Tapi dalam peperiksaan, kalau kamu dah tak cukup masa dah. Okay, dah tak cukup masa. Macam mana? Tekan kalkulator, dapat jawapan, tulis saja. As long as dapat jawapan. Walaupun mungkin step tu tak ada, tapi mungkin kamu akan dapat markah penuh. Okay? Tapi lebih baik apa yang nak tu, nak kamu tulis caran kira tu dengan betul. Okay ya? So, nak bagi satu contoh lagi. Okay. Untuk yang tadi, okay, kalau kamu nak buat soalan yang kedua, tak perlu tekan kali kedua dah sebab kalau kamu nampak kat sini ada SD kan. Okay, so kita terus tekan shift 3 saja. So tadi saya dah cakap apa itu P, apa itu R. So siapa boleh teka tengok apa itu Q? Apa itu Q? Okay, sebenarnya Q tu macam ni. Okay, saya nak cari satu tempat lah. Okay, tunggu saya buka software saya supaya lebih senang untuk lukis. Gua background. Okay, saya tulis kat sini. Okay. So, apa maksud Q kita ni? Okay, Q ini sebenarnya dia di tengah-tengah. Okay, so dia di tengah-tengah. Contohnya macam ni lah. Okay. Bila kita nak cari probability, okay, so kita punya Z kan, dia di mana? Okay, dia di antara 0 dengan, okay, let's say lah 1.2. Okay, contoh macam ni. So, bila kamu nak buat soalan macam ni kan, so macam mana pun kamu kena lukis dulu. Okay, kamu kena lukis dulu, nak nampak taburan itu. So, kamu lukis, okay, macam ni. So, bila kita cakap 0, dia di antara 0, maksudnya dia di sini lah. Okay, 1/2, okay, contohnya, okay, dia di sini. So, ini 1/2. So, apa yang kita nak cari tu, dia di tengah-tengah sini. Betul tak? Okay. So, kalau, okay, ingatlah, yang Q ini sebenarnya dia ada di tengah. Okay, bila dia kira tu, maksudnya dia kira di sini, dari tengah sini. Okay. So, bila kamu tekan kalkulator, okay, dia bukan semua, maksudnya, kalau kamu pilih P saja, maksudnya dia, okay, termasuk sini. Okay, termasuk tempat sini kan. Okay, kalau kamu pilih R, maksudnya kamu cari tempat sini. Okay, tapi kalau kamu pilih Q, maksudnya nanti kamu tekan tu dia di antara 0 dengan 1/2. So, bila kita tekan, okay, tengok yang ini saya pilih 2. Okay, tak boleh. Saya kena tukar yang ni. Okay, saya pilih 2. Okay, so sekarang apa yang saya perlu key in? 1/2 sahaja. Okay. Saya just tekan 1/2 sahaja. 1/2 pula. 1.2. Okay. Tekan. Okay, so kita akan dapat 0.38493. So, ini logik lah jawapan kita. Okay, ini jawapan kita logik. Sebab mengapa? Apa yang kita nak cari tu di antara 0 dengan 1/2 saja. Mesti dia kurang daripada 0.5. Betul tak? Okay, so jawapan dia kebarangkalian di sini, di antara sini, 0 dengan 1/2 ni, 0.493. So, bila kamu ambil, okay, mungkin kamu ambil 3 titik perpuluhan, maksudnya 385 sajalah. Okay? Boleh tak? Faham tak? Okay, so ingatlah. So, walaupun dia di, okay, contohnya lah. Okay, saya bagi satu contoh lagi. Okay. Negatif 1/2. Okay? Lepas tu,
Z. Okay, maksudnya Z kita, skor Z kita di antara negatif 1/2 dengan kosong. So, bila kamu nak buat tu macam mana? Okay, maksudnya negatif dia di sebelah sini pula. So, negatif 1/2. Okay, so apa yang kita nak cari dia di antara negatif 1/2 dengan kosong? So, bila kamu nak cari di antara, okay, dia dari, sebab kita nak cari tu dari tengah-tengah kan? So, tengah-tengah apa yang kamu nak pilih tu mesti yang ini. Okay, Q. Okay, so sekarang saya tekan sekali lagi. Okay, off dulu. On. Okay, ada lagi ya, ST. So, saya tekan 3. So, 2. Okay. Lepas tu Q ni kan. So, apa yang saya tekan tu? Negatif 1.2. Jawapan yang dapat, sama betul tak? 0.38493. Dia memang exactly the same dengan yang bahagian positif. That's why. So, saya selalu cakap, bila kamu rujuk pada jadual, walaupun kat sini dia negatif, okay, dia negatif, sebenarnya dia sama dengan nilai yang di sebelah positif. Sebab, mengapa? Sebab taburan normal ini memang dia berbentuk simetri. Okay? Boleh tak semua? So, tengok, jawapan kita exactly the same. Okay? Boleh tak semua? Okay. So, kalau soalan tu macam ni. Okay. Sekarang saya bagi satu contoh lagi ya. So, kalau soalan dia macam ni. P probability kita, dia di antara, okay, let's say lah, negatif 1.2, okay. Lepas tu, lebih kurang daripada Z kita. Maksudnya Z kita lebih besar daripada negatif 1.2 lah. Dan lebih kecil daripada 1.2. Okay, so maksudnya dia di antara sini. Apa yang kita nak cari tu? Macam ni, betul tak? Okay. So, cara kamu tekan kalkulator sama juga. Okay. Cara kamu tekan kalkulator sama juga. Sebenarnya, banyak cara lah kamu boleh tekan lah. Okay. As long as kamu kena lukis dulu. Kamu kena faham dulu. Sini 1.2. Sini, okay, ni negatif, ini positif. Okay. So, apa yang kita nak cari tu, dia di antara sini. Okay, betul tak? So, kalau di antara sini, kita ada beberapa cara untuk nak cari. Okay, kamu boleh guna yang Q tu. Okay, cari Q 2 kali lah. Okay, Q untuk yang bahagian ini tambah dengan Q untuk bahagian yang positif. Kamu boleh buat cara macam ni. Atau, kamu juga boleh buat dengan cara macam mana? Kamu boleh ambil satu, betul tak? Masih ingat tak? Satu, tolak dengan yang bahagian kecil sini. Tolak dengan bahagian besar sini. Okay? So, macam mana nak tekan kalau saya guna yang itu? Tolak dengan probability. Okay, kalau kamu tulis sajalah Z tu. Okay, yang ini, kalau saya nak tolak bahagian sini kan? Sini kan? Okay, Z tu kurang daripada negatif 1.2. Sama juga saya kena tolak apa? Bahagian yang besar. Probability Z tu lebih besar daripada 1.2. Okay, sekarang. Macam mana kamu nak tekan kalkulator? Siapa boleh tolong? Senang saja tau. Okay. So, macam mana? Shift 3. Okay. So, okay. Sorry. Kita satu dulu ah. Tengok saya terus tekan dapat jawapan dah. Satu, tolak. Okay, apa? Yang P kan? Okay, saya shift 3. Yang ni kurang daripada. Maksudnya dia di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, saya pilih 1. Okay. So, saya just key in saja. Yang ini ada negatif 1.2. Okay. Saya tutup kurungan. Tolak dengan shift. Saya tekan shift 3. Sekarang tu lebih besar. Maksudnya di sebelah kanan. So, saya pilih 3. Okay. So, yang ini positif 1.2. So, kamu tengok jawapan kita. Apa yang kamu dapat? Okay. Dah tekan semua dah kan? Tekan sama dengan. So, jawapan kita memang sama dengan 0.76986. So, maksudnya jawapan kita lah di antara inilah. Satu tu secara keseluruhan, kamu tolak yang sebelah kiri, tolak yang sebelah kanan, kita dapat yang tengah. Ini adalah salah satu cara.
Okay, kalau kamu tak nak, boleh guna juga dua-dua juga R, lepas tu kamu tambah sahaja. Jawapan kamu mesti akan dapat jawapan yang sama. Okay, so far sekarang semua clear tak? Clear tak macam mana nak tekan kalkulator? Okay, seulang sekali ya. Cara dia, kalau yang tak ingat tu, okay, kalau kamu nak reset balik, mode 1. SD tu tak ada dah. Okay, so untuk siapa yang tak ingat tu, sila catatkan step dia macam mana. Mode tekan 1, 1, 2. Kita tekan 2 kali. Lepas tu pilih 1 untuk dapat SD. Make sure atas kalkulator kamu ada SD. Okay, ada nampak SD. Lepas tu, kita pilih shift 3. So, kamu boleh nampak lah ada P, ada Q, ada R. Apa yang kamu belajar tu PQR saja. So, kalau dia kurang dia kurang daripada, maksudnya di sebelah kiri. Graf kamu, apa yang kamu nak cari tu, benda yang berlorek tu, luas yang berlorek tu di sebelah kiri. So, kita pilih P. Kalau yang luas rantau yang berlorek di sebelah kanan, maksudnya lebih besar daripada, kita pilih R yang 3 ni. Kalau kita nak cari luas rantau di antara 0 dengan 1 nombor tu, so kita pilih Q. Tak kira dia nak ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Asalkan kita kira dari 0.5 tu, yang tengah-tengah tu. So mesti jawapan kamu dia kurang daripada 0.5. Boleh ya semua? So kalau boleh saya nak background ni tak nak dah. Ini saya padamkan. Kita teruskan dengan soalan. Hari ini kita nak masuk soalan, kita nak bincang soalan kat sini kan. So hari itu kita bincang sampai mana? Soalan kedua sudah bincang tak? Ada bincang soalan kedua tak? Ya, Ustaz ada bincang. Dah bincang jawapan tu dapat apa? Jawapan dapat apa? 0.7461 kan? Kalau ini dah bincang, so saya tak nak bincang soalan kedua lah. So kita terus tengok soalan apa ini? So saya simpan ini dulu. Kita boleh simpan pula. Tunggu. Saya keluarkan kalkulator supaya nanti kan hari ini kita guna kalkulator. Mana app saya? Okey. Saya simpan dulu yang ini. Buka software ni. So hari ini kita mula dengan soalan ketiga, iaitu muka surat ke-42. So untuk soalan ni dia tak susah jugalah. Kalau kamu betul-betul faham langkah yang kita nak tu macam mana, senang saja. Saya baca soalan kat sini ya. Diketahui bahawa pemboleh ubah rawak X mempunyai taburan binomial. Dah nampak tak? Ini taburan binomial. Tapi kamu jangan risaulah walaupun dia taburan binomial apa ke, sebab dalam silibus kamu memang fokus pada apa? Taburan normal. So tak kira macam mana pun nanti dia mesti buat proses proses pemiawaian tu. Lepas tu dia mesti anggap dia sebagai taburan normal, dan lepas tu buat proses pemiawaian dah sebab memang silibus kamu macam ni kan. So dia cakap taburan binomial, tapi mesti ingatlah kalau taburan binomial tu dia punya tata tanda mesti macam mana? Dia mesti X tu binomial. Lepas tu N ini bukan min cara tulis tata tanda untuk binomial tu kat depan tu nilai dia N. Lepas tu P, kebarangkalian yang berjaya. Ini adalah taburan untuk populasi kita. Dengan kebarangkalian, dia dah bagi kita dah. Dengan kebarangkalian apa? Yang berjaya. Kalau nampak saja kebarangkalian yang berjaya 0.04, maksudnya 0.04 tu nilai apa? Simbol apa kita nak letak? Nak letak simbol apa?
Bila kamu baca saja, sebelum kamu buat bila baca saja kamu nak tulis simbol dah. Kebarangkalian berjaya, nak tulis apa? N atau P? Hello? P. P, okay. Ingat yang ini P kita. Okay, P tu sama dengan, tulis dulu dalam sebelum kamu dalam peperiksaan kan. Dah nampak saja kamu tulis dah. Lepas tu kalau kamu dapat P, kamu juga terus cari apa? Q lah, betul tak? Q tu ambil 1 tolak dengan P. Cepat-cepat kamu tulis jawapan kamu 0.96. Sebab mengapa? Kalau kamu dah ada nilai ini kan, nanti kamu nak buat tu sangat senang saja. Okay? So, inilah cara kita analis kita punya soalan. So, lepas tu apabila suatu sampel rawak sebanyak 300 cerapan. Nampak saja yang ini simbol apa? 300 tu N apa? kecil. N. Ya, ini adalah size sampel kita. So, tulislah N huruf kecil. Okay? Diambil dari X. Okay? X tu populasi kita lah. Yang ini adalah sampel kita lah. So, size sampel kita 300. So, sekarang soalan nak cari apa? Cari kebarangkalian bahawa pekadaran sampel. So, pekadaran sampel tu maksud P hat lah. Atau PS lah. Okay? So, jangan keliru sebab dia sometimes tu P hat, sometimes dia bagi kamu PS. Jangan keliru, sebenarnya kedua-dua sama. Dia cakap pekadaran sampel tu macam mana? Sekurang-kurangnya 2%. Okey. Dan jangan lupa 2% ni jangan terus tulis 2. 2% tu maksudnya kebarangkalian macam mana? Dia mesti 0.02. Mesti kamu kena bahagi dengan 100. Okey, nilai dia kurang daripada sekurang-kurangnya, bukan kurang daripada 0.02. Okey, so kamu boleh tulis dulu kehendak soalannya. Dia nak cari kebarangkalian, nampak tak? So kebarangkalian maksudnya apa yang kita nak cari sekarang adalah P, probability untuk apa? Pekadaran sampel, P hat kita ni. Okey? Dia cakap sekurang-kurangnya 0.02. Okey, so nak tanya. Okey, saya nak cari orang Fikri, boleh beritahu saya tak? Kalau dia sekurang-kurangnya, maksudnya simbol tu lebih besar atau lebih kurang atau lebih besar dan sama dengan atau lebih kurang dan sama dengan. Yang mana satu? Fikri? Boleh cuba tak? Apa Zah? Sekurang-kurangnya simbol kamu nak letak macam mana? Simbol. Sekurang-kurangnya maksud apa? Yang ini keywords tau. Sekurang-kurangnya Dalam bahasa Melayu tu sekurang-kurangnya maksud apa? Ada kurang daripada tak? Di antara kan? Di antara? Mana ada antara? Dia satu nombor saja. Okey, saya bagi contoh. Saya masih ingat last lesson saya juga bagi contoh macam ni. Okey, Fikri, kalau saya cakap macam ni. Okey, ketinggian, tinggi untuk siapa? Nur Adina. Dia ada, saya tengok macam ni sekurang-kurangnya dia ada 170 cm. So maksud apa sekurang-kurangnya? Adakah dia rendah daripada 170? Kalau saya guna perkataan sekurang-kurangnya daripada 170 maksud apa? Maksudnya dia paling kurang, paling sikit adalah 170. So maksudnya kalau boleh nak atas lagi daripada 170. Ya, betul. So simbol kamu nak letak macam mana? Lebih besar dan sama dengan. Betul tak? Faham tak? Kamu tak boleh letak lebih besar sebab mengapa? Sini dia cakap sekurang-kurangnya. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, sebenarnya dalam bahasa Inggeris lebih senang tau. Okey, dia mesti letak at least. Kalau kita tampak saja at least 2%. So kamu dah tahu dah sekurang-kurangnya, maksudnya dia lebih besar daripada atau sama dengan, paling rendah pun 0.02. Maksud dia macam ni. Sekurang-kurangnya perkataan dia. Okey, ingat keywords dia macam ni. Sebab mengapa? Kalau nanti simbol kamu salah, jawapan kamu mesti salah. Sebab bila kamu buat proses pembetulan keselanjaran tu memang dah salah. Okey? So apa yang kamu nak cari tu macam ni. Inilah kehendak soalan kamu. Okey? So ini kehendak soalan saja. So sekarang kita nak start buat dah. Okey.
So boleh jugalah kita terus tengok yang soalan B lah. Soalan B tu macam mana? Dia cakap kurang daripada. Saya rasa ini lebih senang kan? Kalau perkataan kurang daripada memang tu kurang lah. Okay? Lebih sikit lah. P perkadaran sampel tu kurang daripada 0.02. So ini adalah kedua-dua kehendak soalan kita. Okay, so masih ingat tak? Step pertama sebelum kita nak buat apa? Kita nak check dulu. Okay, kita punya size sampel memang 300. Sekurang-kurangnya ada 30. Memang kita boleh anggap, okay, populasi ini bertaburan apa? Mengikut teorem had memusat tu, dia mesti bertaburan apa? Normal. Okay, dia hampir dengan normal. So kita tulislah dalam bentuk normal kita. Okay, so sekarang kita tulis P, Q dan N dah ada. So kita terus tulislah yang untuk kita tulis dulu tata tanda. So normally kita soalan tu akan panggil kamu tulis taburan dia. Maksudnya kamu nak tulis dia punya tata tanda lah. Okay, so normally lah soalan dia akan panggil kamu buat yang benda tu. So walaupun kamu jawab soalan tu salah, tapi kalau kamu nampak saja tata tanda, at least satu soalan tu kamu akan at least dapat 1 markah. Okay, so tulis dulu tata tanda, apa maklumat yang kamu dapat tu. Okay, perkadaran sampel kita tahu. Okay, sebab walaupun dia cakap taburan binomial, tapi kita dah tahu mengikut teorem had memusat. Okay, kalau N itu cukup kalau kita punya size sampel cukup besar, dia akan menghampiri taburan normal. Okay, so persampelan perkadaran sampel tu menghampiri taburan normal. Okay, dan masih ingat tak formula dia macam mana? P adalah mean untuk perkadaran sampel dan variance untuk perkadaran sampel kita adalah PQ over N. Dan kedua-dua nilai ini P dan PQ tu semua kita dah ada. So kamu just tulis saja, cari saja. Okay, ganti masuk saja. Okay, so P tu apa? 0.04. Betul tak? Okay, so next. Yang Q tu macam mana? Okay, kamu tekan calculator lah. Okay, tekan calculator. Macam mana? P dengan Q darab lepas tu bahagi 2. Okay, ini saya nak show untuk kamu semua. Sebab kebanyakan pelajar bila dia tekan calculator kan, nanti dia akan salah juga. Okay, kita tahu P darab Q. P tu 0.04. 0.04. Okey, kamu darab dengan 0.96. Normally saya suka asing-asingkan lah. Saya kira dulu yang atas, saya tekan sama dengan. So saya terus guna jawapan itu bahagi dengan N. N tu 300. Okey, kebanyakan pelajar akan dapat jawapan ini. Lepas tu nanti dia, sangat excited, dia terus tulis 1.28. Betul tak? Okey, saya nak panggil pelajar. Siapa? Naziha? Nurul Naziha. Okey, boleh tak? Sekarang dah calculate dah tekan calculator. PQ bahagi 2 tu. Okey? Kalau dalam peperiksaan, lebih baik kamu tulis dululah. 0. Okey, kita tulis satu step lagi lah. 0.04 darab dengan 0.96 bahagi dengan 300. Lepas tu kamu tekan calculator, kamu dapat jawapan ini. So sekarang Naziha, apakah jawapan yang kamu nak tulis di sini? Naziha ada tak Naziha? 1.28. Terus tulis macam ni kah? Macam ni kah? Betul tak? Maybe. Maybe ya. Okay, kamu tengok belakang. Jangan abaikan benda di belakang ini ya. Nampak tak? Ada darab 10 kuasa apa? Negatif 4. So maksud apa negatif 4 ini? Kalau kita cakap negatif 4, maksudnya kita kena bundakan titik perpuluhan itu 4 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4. So sebenarnya jawapannya kebanyakan pelajar akan silap di tempat ini. So rugilah. Okay, rugilah kalau So kamu dapat. jawapannya 1.284 lah. Bukan. Kamu kena ambil apa? Jawapan dia kamu kena tulis 0. Okay, tengok balik. Okay, 0.0000128. Inilah baru betul. Faham tak? Okay, faham. Sebab yang itu, dah hilang. So calculator sat hilang. Sebab saya tekankan, Hazib baru masuk .
Kalkulator saya hilang oh. Tunggu saya keluar dulu. Keep dulu. Okay, saya keep yang ini. Okay, saya rasa saya guna yang luar tu lah. Okay, kamu tengok yang ini kan. Kalau saya cakap negatif, bila kamu tekan, kebanyakan pelajar akan salah benda macam ni. Dan kamu nampak belakang darab dengan 10. Kalau dia 1.28, dia mesti show kamu 1.28. Tapi yang belakang tu ada darab 10 kuasa negatif 0.4. Maksudnya titik perpuluhan tu kamu kena bunda ke depan 1, 2, 3, 4. Okay? So, apakah jawapan kamu? Kosong, perpuluhan, 0.00128. Dia mesti 1, 2, 3, 4. Okay? Macam ni. Okay, ingat lah. Sebab bila kita nak kira ini, masih ingat tak hari tu Sir ada cakap, kalau kamu belum dapat final answer lagi, kamu kena tulis semua jawapan tu. Kalau kamu tak nak kira, kamu just remain, okay, 0.04 darab 0.96 bagi dengan 300. Just remain yang tu. Sampai last step, kamu baru tekan kalkulator dan dapatkan jawapan. Ingatlah, sebab mengapa? Kalau kamu tak buat macam ni, akan menjejaskan jawapan yang terakhir kamu tu. Okay? So, kita teruskan. Okay, next. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Kalkulator tu tak boleh keluar dah. It's okay lah. Nanti nak kalkulator baru kita keluar. Okay, so kita teruskan. Okay. So, kita dah dapat apa? Kamu dah ada tata tanda dah kan? Okay, step yang ketiga. Okay, apa tu? Apa yang kita nak buat tu macam mana? Tadi analis, kita punya soalan. Buat yang ini, tata tanda. Step yang ketiga, sekarang kita dah boleh dapat cari jawapan dah. Okay, so kehendak soalan yang A ni, macam mana? Kita nak cari kebarangkalian untuk perkadaran sampel. Dia sekurang-kurangnya. Okay, macam ni lah. 0.02. Okay, so next step. Apa yang kita nak buat next step tu? Siapa boleh beritahu saya? Next step tu macam mana? Saya ada tuliskan langkah-langkah hari tu. Step yang ketiga tu macam mana? Buat pembetulan keselanjaran. Betul tak? Sebab mengapa? Sebab yang ini persampelan, perkadaran sampel. Okay? So kalau perkadaran sampel, kita kena buat satu step lagi. Tambah satu step. Iaitu kita kena cari apa? Kita kena buat dulu pembetulan keselanjaran. Okey, apa tu kita salin saja. Okey, kita salin saja. Lepas tu lebih besar dan sama dengan tu, kita letak saja lebih besar. Okey, so sekarang yang ni sangat-sangat penting. Okey, 0.02, saya tulis balik. Tapi tu yang ini tambah atau tolak tu berdasar apa? Berdasarkan lebih besar dan sama dengan. Masih ingat tak tadi saya cakap? Kalau lebih besar tu positif. Tapi dia sama dengan positif, dia diterbalikkan jadi negatif. So kita kena tolak. Tolak apa? Tolak dengan 1/2n. N tu 300. So saya letak 300 lah. Okay? Boleh tak? Okay ya? So, kalau kamu tekan calculator, okay, saya rasa saya show calculator lah. Saya tak. Okay, kalau kamu tekan calculator, okay, kamu tengok yang ini. Okay, normally kalau kamu nampak ada pecahan, saya akan, okay, macam ni lah. 1/2 darab 300, 600. Okay, saya dapat yang ini. Okay. Lepas tu saya ambil 0.02. Macam mana? Saya tolak dengan jawapan, answer saya. So, saya akan dapat yang inilah. Betul tak? So, kalau kamu dapat yang ini ya, kamu nampak, okay, dia ada 333 tu banyak tau. Takkan nanti kamu nak tulis 333. Okay, kalau nak tulis 33 tu, biar saya just remain benda ini. Okay, saya just remain benda ini. Atau, kamu tekan ABC supaya dia jadi pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan tu, okay. Sebab mengapa? Dia jawapan tu memang tepat. Kamu tak ubah apa-apa. Jangan bundakan jawapan kamu dulu. Jangan bundakan titik perpuluhan itu. Okay, ingat. So, kita just buat dululah.
Okay, sebab mengapa kalau kamu at first belum sampai final kamu dah bunda, nanti kamu nak rujuk jadual tu, nak cari tu, dia mesti lari jawapan kamu. Okay, so okay, kalau nak kan macam tadi kamu dapat apa? 11/600. So kamu tulislah 11/600. P probability untuk perkaraan sampel lebih besar daripada 11/600. Okay, yang ini. Okay, ini step yang ketiga dah siap. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Nak cari kita punya kebarangkalian dah. Okay, kalau nak cari kebarangkalian macam mana? Kita kena buat apa? Proses pemiawaian. Betul tak? Semua tu kena buat proses pemiawaian. So P yang ini kalau dah buat proses pemiawaian jadi Z. Okay? Lepas tu lebih besar daripada apa? 11/600 tolak dengan mean kita. Mean apa? Mean untuk perkadaran sampel iaitu 0.04. Okay? So bahagi dengan apa? Ingat jangan terus salin yang ini. Ini adalah variance untuk perkadaran sampel. Apa yang kita nak tu, kita nak apa? Square root iaitu sisihan piawai atau larat piawai. Ingat kalau kamu nampak saja perkataan sebab dia banyak terms dia. Kalau saya kena memperkenalkan juga sebab mengapa? Kalau tak kan nanti peperiksaan dia tak cakap sisihan piawai. Dia terus dalam ayat tu dia nak kamu cari soalan tu dia dah bagi kamu. Lepas tu dia nak kamu cari A tu dia nak cari apa? Larat piawai. Nanti kamu tak faham larat piawai tu tak boleh buat lah. Faham tak? Okay. So, macam mana? Yang ini, kena square root variance kita lah. 0.0000128. Okay. So, sekarang kita nak kira macam mana kira. Okay. Sebab banyak pelajar tu dia tak tahu macam mana tekan kalkulator. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana tekan kalkulator. Okay. So, normally kamu jangan panik dulu. Kita kira yang atas dulu. Kita kira yang atas. Okay. So, yang ini 11/600 kan? Okay. Untuk saya kan, kalau kamu nak tekan terus, kamu buka kurungan. Okay? Ada dia ada pecahan kan? Everything ada pecahan, kamu just buka kurungan supaya dia tak salah. Sebab mengapa? Setiap kali kamu guna kalkulator kan, kalkulator kamu berbeza. Sometimes dia akan, kalau kamu tak tekan kurungan tu, dia tak akan berubah apa-apa. Ada kalkulator yang lain kalau kamu tak ada kurungan, dia maksud dia lain. Okey, lebih baik kita tekan nampak saja. Okey, ada pecahan, kamu letak kurungan so that kamu tak akan salah. Especially bila kita ada kuasa 2 ke, kamu kena letak kurungan. Kalau tak nanti akan salah. Okey? Tolak 400. Okey. So normally saya akan kira yang atas dulu. Saya tekan sama dengan lah. Okey, dapat jawapan ini. Dan jangan tekan yang lain okey, jangan, jawapan ini kita nak guna lagi. Okey, so yang ini per kan? Per kamu boleh tekan yang ABC ni. Kalau tak, kamu boleh letak sebagai bahagi. Memang kita nak ambil answer ini, kamu kena bahagi dengan apa? Square root. Okey, ini square root kita. Square root apa? Okey, letak kurungan square root 0.0000128. Okay, make sure tekan betul. Lepas tu tutup kurungan. Sama dengan. Wait ada kesilapan ke? Tunggu saya tekan sekali lagi. Okay, kita urang sekali lagi 11/600. Okay, saya tolak dengan 0.04. Mungkin tadi saya tekan silap kot. Tekan silap lah rasanya. Okay, lepas tu bahagi dengan apa? Square root 0.0000128. Okey, tutup kurungan. Okey, dapat jawapan. Okey, inilah jawapan kita. So nampak tak? Sampai sekarang, okey, sebab kita nak apa? Nak rujuk kita punya jadual dah. Kalau kamu rujuk jadual tu hanya 3 titik perpuluhan saja, betul tak? So jawapan kita apa? Negatif 1.915. So kamu tulislah. Okey, P tu okey, probability Z kita tu lebih besar daripada negatif 1.915. Okey, kalau dapat yang ini, okey, kamu nak tekan kalkulator boleh tak? Macam mana?
Mod 2 kali. Betul tak? SD. Tekan 1. Make sure. Big screen. Make sure dia ada apa? Ada SD kat atas. Lepas tu, Shift 3. Okey, yang ini lebih besar daripada. So, sekarang kalau lebih besar macam mana? Nak pilih P atau pilih R? Kelas? Nak pilih apa kalau lebih besar? R. R. Okay, so 3. So, just tekan saja. Negatif 1.915. Tutup. Dapat jawapan. Inilah jawapan kita. So, 0.9722. Okay? Yang ini, kalau kamu rujuk jadual, kamu dapat jawapan ini tau. 0.9722. Tapi kalau kamu dapat dengan kalkulator tu kan, kamu akan dapat yang ini. Okay? So, kalau kamu nak pilih 3 titik perpuluhan saja, iaitu sama dengan 2 lah. Okay? Macam ni. Boleh tak semua? Tak susah kan? Betul tak? Okay? So, sekarang kita teruskan untuk soalan yang B ya. Okay, untuk soalan B macam mana? Sama juga, first step, okay. Mesti kamu kena buat yang inilah. Memang tak ada cara lain dah. Okay? Kamu kena ada tata tanda dulu. Okay, mesti form tata tanda itu dulu. Okay, kalau dah dapat tata tanda, next. Okay, mengikut soalan kita tu, kita nak cari P probability kebarangkalian untuk P hat, okay, persampelan, perkadaran sampel kurang daripada 0.02. Okay, so first step nak buat apa? Sir, yang tu dia minta kurang daripada 0.03 patutnya. Okay. Thank you. Tengok. Saya pun tak tengok dengan baik. Okay. Yang ini soalan tu 3 kan? Saya salin saja. Tadi saya fokus kepada, saya nak explain kurang daripada. Saya terus salin sajalah. Okay, bagus. Yang ini kena tukar jadi apa? 0.03. Okay, thank you. Okay, so sekarang kita nak teruskan dah. Okay. Step apa? Next step tu apa? Nak buat proses pembetulan keselanjaran. Okay, keselanjaran. So, senang saja. Buat benda yang sama. Salin dulu apa yang ada. Lepas tu, rujuk yang ni. Kurang daripada. Kalau kurang daripada, nak tambah atau tolak? Okay, memang salin balik. Masih ingat proses pembetulan keselanjaran? Nak tambah ke atau nak tolak? Macam mana? Tolak. Tolak, okey, bagus. Tolak 1/2n. N tu 300. Kalau kamu cepat, kamu tulis sajalah. Okey, tulis apa? 2 darab 300, dapat 600 lah. Okey? Boleh terus tulis saja. Okey, tutup. Okey, so ini dah siap kan? Okey. Kalau kamu tekan kalkulator, okey. Kalau lebih baik kan kamu buat dalam jawapan apa? Jawapan kamu tulis dalam bentuk pecahan. Okey, kamu akan dapat 17/600. Cuba tekan tengok kalkulator kamu. Okey, lepas tu kita teruskan soalan kita. Okey, kalau kamu dah siap dah buat pembetulan dah. Lepas tu apa yang kita nak buat tu sebab kita nak check kebarangkalian. So, sekarang kita kena buat dulu proses pemiawaian. Okey, so P, lepas tu Z. Okey, so macam mana? Yang 17/600 ini, kamu nak tolak dengan min, betul tak? Min untuk apa? Perkadaran sampel, iaitu 0.04. Okey, so lepas tu, kena bahagi dengan, jangan salin terus, ingat, ya ada square root apa? Square root 0.0000128. Okey, so tutup kurungan. So dapat jawapan apa? So just tekan kalkulator sajalah. Okay. So macam mana tekan cara dia? Okay. So saya tengok, saya fokus ke atas dulu. 17 bahagi 600 dapat jawapan, tolak dengan 0.04 dapat jawapan. Okay. Yang ini yang sebelah atas. So sekarang saya bahagi yang bawah. So saya terus bahagi, per tu bahagilah.
bahagi apa? Square root, okey, 0.000. Okey, jangan kurang 1 0 kalau kamu tekan salah saja jawapan kamu dah salah. Okey? Okey, itulah jawapan kita. So apa yang kamu dapat? Okey, kita ingat sekarang kita hanya pilih 3 titik perpuluhan. Sebab mengapa? Bila kita rujuk jadual memang 3 titik perpuluhan sahaja. So negatif 1.031. Okey, so sekarang P Z, okey. Lepas tu kurang daripada negatif 1.031. Okey, so sekarang boleh tekan kalkulator dah. Okey, macam mana nak tekan? Mod 2 kali, dah SD dah ada. So tak apa dah. Shift 3, terus tekan distribution. Kurang daripada sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. So pilih 1. Okey. Negatif 1.031. Okey. So dapat jawapan. Inilah jawapan kita. 0.1513. Okey. Kalau kamu rujuk jawapan dalam jadual kamu dapat 1513 memang. So yang kalkulator tu lagi spesifik ada 7 lagi. So kamu bundahkan memang dapat jawapan ini. Okey. Okey ya. Okey. Dan bila kita buat benda ni kan, kamu kena tengok dia punya markah dia macam mana. Kalau markah tinggi tu step kamu kena banyak sikit lah. Dan lebih baik sebelum kamu buat, kamu kena lukis dulu. Kamu kena faham dulu. Sebenarnya apa yang kita nak cari tu kurang daripada. Negatif dia di sebelah sini. Negatif 1.031. So kurang daripada. Kita nak cari kebarangkalian di sebelah sini. So memanglah jawapan yang kamu dapat tu kurang daripada 0.5. So dapat jawapan yang ini. Okey tak semua? Okey? Okey. Cepatnya. Boleh teruskan lagi tak? Semua ada cuba buat tak soalan-soalan kat sini? Ha? Ada cuba buat tak? Atau tunggu saja? Ada. Soalan dia sebenarnya dia sama saja. Jangan risau. Kamu tengok yang 2% daripada pokok tomato. Nampak saja 2% terus tukar 0.02. Bahagi 100 kan. Diketahui dan mempunyai penyakit. Dan bila kita buat soalan macam ni kena berhati-hati juga tau. Sebab bila soalan dia bagi macam ni, yang mempunyai penyakit, kita sebenarnya kita tak tahu ni P atau Q. Okey? Sebab kebarangkalian berjaya tu, yang berjaya tu berjaya kena penyakit atau berjaya yang tak ada penyakit. So kita kena based on soalan kita. Kalau soalan tu memang dia nak cari yang penyakit, maksudnya yang mempunyai penyakit tu adalah P kita. Kebarangkalian yang berjaya. So maksudnya Q kamu kena ambil 1 tolak lah. Okey, boleh tak? So ini dapat, ini adalah N kita. Okey? Saya nak kamu sendiri cuba dulu untuk soalan ini. Mungkin saya akan rakam video untuk discuss dengan kamu lah. Okey, tapi sekarang saya analisis soalan dengan kamu kurang daripada. So kamu tulislah. Dia nak cari kebarangkalian dalam suatu sampel. Nampak tak? Okey? Yang kurang daripada 100 pula. 1%. Maksudnya 1% itu adalah perkadaran lah. Masih ingat tak hari tu saya cakap perkadaran tu normally dia akan tulis dalam bentuk peratus, boleh juga tulis dalam bentuk pecahan, boleh juga tulis dalam bentuk titik perpuluhan dan juga boleh tulis dalam bentuk nisbah. Okay? So normally dia akan bagi peratus. Nampak saja kita dah tahu, oh dia nak cari perkadaran sampel. Kebarangkalian untuk perkadaran sampel. Okay ya? Okay, cuba buat tengok. Siapa dah siap soalan ni? Boleh check jawapan tak? A tu dapat. Siap. Okay. A kamu dapat jawapan apa? 0.9459. Okay. Kamu kena berhati-hati sikit. Sebab mengapa? Kamu rasanya kamu kena check balik Kamu kena ambil 1 tolak lagi. That's why kamu kena lukis lah. Okay. Saya ambil masa lagi boleh tak? Semua okay? Sebab dah lebih masa kan. Okey, saya bincang soalan ini. Dah hampir betul dah jawapan kamu, tapi kurang 1 step lagi. Kena berhati-hati yang ini. Kurang daripada 1%. Saya salah dekat mana, Sir?
Jawapan apa akhirnya? Jawapan apa? Dah kira belum? Yang ni kurang daripada 0.0541. ya, betul. Itulah jawapan yang betul. Okay, so bila kamu buat kena berhati-hati. Okay, memang kita human kan, memang kita akan ada human mistake. Tapi memanglah dalam peperiksaan tu kamu kena fokus. Sometimes macam sir juga akan buat mistake sebab bila explain, fikir yang ini, fikir yang itu kan, sometimes kita memang akan buat mistake. Tapi kalau kamu, yang pentingnya kamu kena betul-betul faham teori dia. Okay, kalau kamu faham, sebenarnya it's okay lah. Sometimes memang akan buat kesilapan. Tapi dalam peperiksaan kena berhati-hati dah. Okay, so saya rasa yang ini saya leave untuk kamu semua, untuk kamu semua nak buat dulu. Lepas tu mungkin saya akan rakam video untuk bincang dengan kamu semua soalan 4. Okay, soalan 5 dan 6 juga sama. Tapi apa yang saya nak terang kat sini, soalan 5 tu berbeza sikit tau. Okay, mengapa? Soalan 5 dan 4 ni, 6 ni dia berbeza sikit. Sebab mengapa? Okey, kita tengok soalan saja. Saya analyse soalan dengan kamu semua saja. Lepas tu kamu semua boleh buat sendiri. Di sebelah universiti tertentu di Malaysia, 40% pelajarnya ialah pemegang beasiswa. Maksudnya, beasiswa ni, okey, tengok akhir tu dia nak cari pemegang beasiswa. Kamu dah tahu dah, P kita tu memang 40%. Iaitu 0.4. Jangan tulis 0.04 lah. Itu 4%. Kalau kamu 0.04. 40 bahagi dengan 100 hanya 0.4 saja. Maksudnya 40%. So kamu dah tahu Q kamu dah dapat 0.6. Okey, teruskan. Apakah kebarangkalian? Soalan dia memang nak cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya. Okey, masih ingat tak? Lebih besar dan sama dengan. Okey. 55 daripada 150 pelajar. Yang ini banyak pelajar akan confused dah. Apa maksud 55 daripada 150? So, saya nak tanya kamu. So, apakah sample size kita? N kita tu 55 atau 150? 150. Okey, bagus. Inilah sebab dari 55 daripada 150 ini, maksudnya 150 ini adalah size sampel kita. Okay, so dari size sampel ini, apa yang kita dapat tu, 55 daripada 150 orang ini dipilih secara awak adalah pemegang beasiswa. Maksudnya, okay, so apakah perkadaran sampel kita? Kamu dah dapat ada, okay, walaupun kamu tak tahu yang ini taburan apa kan, kalau kamu nampak size sampel tu dah lebih besar daripada 150. So, kita dah boleh buat dah sebab kita, kalau dia bertaburan binomial, okay, kita dah ada nilai yang ini. Kalau dia bertaburan binomial, memang kita boleh anggap dia sebagai dia dah hampir taburan normal dah. Okay, so jangan takut. Okay, yang pentingnya sekarang kamu nak faham. Apa tu maksud 55 daripada 150? Kita nak cari apa? Perkadaran sampel kita. Iaitu 55. Okey, jangan ambil 55 itu anggap sebagai perkadaran sampel. Perkadaran sampel tu maksudnya dia peratus. Dia punya peratus berapa? Atau dia punya apa? Pecahan tu berapa? Dari 150 okey orang, 55 orang tu adalah pemegang beasiswa. So kamu kena kira dulu benda ini. 55 kamu bahagi dengan 150. Kamu akan dapat, yang ini kan, kamu akan dapat, memang dapat titik perpuluhan 0.3667. So, untuk yang ini, okay, apa yang saya cakap kan, sebab kita belum dapat habis lagi. So, kamu just ringkaskan sahaja. Bukan final answer. So, just remain 11/30. Okay, so ini adalah apa yang kita nak cari. Okey, P tu. Kalau dia cakap sekurang-kurangnya, maksudnya dia lebih besar atau sama dengan. So, apa yang dia nak cari tu sebenarnya macam ni. Soalan dia, P tu probability untuk perkadaran sampel adalah sekurang-kurang sama dengan 11/30. Okey, yang lain tu saya nak kamu buat sendiri. Sama saja step dia, buat pembetulan apa? Keselanjaran. Lepas tu buat apa? Proses pemiawaian, tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey? Senang je kan?
Okay, kita tengok soalan ke-6. Last kali. Okay, last lah. Okay, saya ambil sikit masa sebab tadi kita lambat masuk kan. Okay, so sekarang dia cakap, diketahui bahawa, ini buat sendiri ya, soalan 5. Okay, lepas tu saya baru cek jawapan. Diketahui bahawa di Kedah 1/5. Yang ini, nampak tak? Apa maksud dia? 1/5 daripada sekolah menengah mempunyai kelas tingkatan 6. So kamu cepat-cepat tengok, yang ni semua tu terang tingkatan 6. Maksudnya 1/5 tu maksud apa? Dia mesti adalah P kita. Apa maksud 1/5? 1/5 tu berapa? P tu berapa? 0.2. Ya, 0.2. Yang ini. So, dia tak semestinya bagi kamu dalam bentuk peratus. Dia boleh bagi kamu dalam bentuk pecahan, sometimes dalam bentuk nisbah, boleh juga sebenarnya. Okay? Kamu kena faham saja soalan dan Q kamu dah tahu. Mesti yang gagal tu, yang maksudnya yang bukan, yang tak ada tingkatan 6 tu, ada 0.8. Okay? So, suatu sampel rawak. Yang ini senanglah. N kita lah. Nampak tak? Ada P, ada N, ada Q. Dah boleh buat dah. Cari kebarangkalian untuk apa? Bahawa sekurang-kurangnya lagi. Betul tak? Yang ini 38. Kamu jangan ditipu. Kamu jangan ingat, dia nak cari. Kebanyakan pelajar mesti dia akan tulis, dia mesti tulis macam ni. Soalan dia nak cari kebarangkalian, probability untuk dia macam hafal sajalah. Dia tulis macam sekurang-kurangnya macam ni. Lepas tu dia tulis 38. Betul tak? Betul tak 38 kalau saya tulis macam ni? Sekurang-kurangnya 38 sekolah. 38 itu maksud apa? 38 tu maksud bilangan sekolah yang ada tingkatan 6. Bukan peratus. Okay? Bukan perkadaran. Kalau dalam bentuk perkadaran, kamu kena buat apa? Kamu tak boleh letak 38 kat sini. Kamu kena apa? Ambil 38 per 200. Maksudnya soalan dia macam tadilah. Sebenarnya dia nak beritahu kita 38 daripada 200 ini mempunyai kelas tingkatan 6. Faham tak? So barulah kamu buat pembetulan keselanjaran, proses pemiawaian, tekan kalkulator, dapat jawapan. Okay? Yang untuk soalan B tu kurang daripada, saya rasa ini tak ada masalah lah. Okay? So far ada problem semua? Okay. Saya nak keluar dulu. Okay. So saya stop recording .